Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah dapat kita berkumpul lagi pada hari Sabtu pagi ini dalam siri pengajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat. Itu kita perlu tahu, perlu mengaji bab ini sebab Nabi SAW dah bagi tahu dah akan umat ini berlakunya perpecahan. Pada umat ini berlaku perpecahan. Sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Akan berpecah pada 73 bahagian. Kulluhum finnar. Setiap mereka dalam neraka. Illa millatan wahidah. Melainkan satu jalan saja yang selamat. Dan Nabi SAW, Allah SWT dan Nabi SAW tidak membiarkan kita di dalam kebingungan. Maksudnya tak biarkan kita dalam keadaan tak pasti manakah golongan yang selamat tersebut. Sebab ini menyalahi kebijaksanaan Allah, menyalahi sifat Allah Ta'ala yang alim, menyalahi sifat Allah Ta'ala yang rahim, menyalahi sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang, menyalahi sifat Allah Ta'ala yang syakur, iaitu yang maha bersyukur, yang maha nak balaskan kebaikan hambanya. Dan menyalahi juga sifat Al-Mu'min, iaitu memberi keamanan kepada hambanya. Menyalahi juga sifat Al-Muhaimin, yang meliputi semua benda. Jadi kalau Allah Ta'ala membiarkan kita di dalam kebingungan, ia menyalahi sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Mustahil bagi Allah Ta'ala membiarkan hambanya di dalam kebingungan, tak tahu mana jalan yang selamat tersebut. Begitu juga Nabi SAW. Mustahil bagi Nabi SAW yang kita selalu baca dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca, contohnya laqad ja'akum, tu kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang rasul daripada diri kamu sendiri, daripada golongan kamu. Azizun alaihima anittum. Kalau benda yang kita rasa susah, Rasulullah pun rasa susah. Harisun alaikum bil mu'minin. Ini kita kena faham ni ayat ni. Harisun alaikum bil mu'minin. Haris maksudnya yang bersangat-sangat nakkan kita ini menjadi orang yang beriman. Raufun, lagi maha penyayang. Rahimun, penyayang juga. Hampir sama dengan perkataan tersebut. Rauf maksudnya ar-ra'fah, maksudnya rasa kesian. Rahim rasa penyayang. Kalau Rasulullah SAW yang mempunyai sifat penyayang, sifat ra'fah, maksudnya sifat kesian kepada pengikutnya, kepada umatnya, maka adakah layak bagi Nabi SAW membiarkan pengikut-pengikutnya dalam kebingungan, tak tahu mana satu jalan yang selamat tersebut? Jadi kat sini kita kata mustahil bagi Allah Ta'ala, bagi Nabi SAW bersifat sedemikian. Jadi kita gabungan dua tadi. Mustahil bagi Allah membiarkan kebingungan, mustahil bagi Nabi SAW biarkan kita juga dalam kebingungan. Maka atas dasar itu kita kata Allah dan Rasulnya SAW, Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita siapakah golongan yang selamat tadi dengan sejelas-jelasnya seperti terangnya matahari yang tak dicapai. Kalau kita tutup tangan kita dengan matahari panas, cahaya dia masih lagi kuat. Faham tak? Jadi mana nak datang penjelasannya sejelasnya dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka salahlah pada golongan sebagian manusia yang kata, satu masjid tu, bila ustaz tu bacakan hadis tersebut, dia kata kita ni tak tahu. Ada satu orang ni kata kita tak tahu mana tu betul, jadi kita tak boleh tuduh orang lain salah. Dia kata macam tu. Kita tak tahu mana satu yang betul, mana tahu dia betul, mana tahu dia ni betul, mana tahu kita betul.
Maka kita jangan kata dia tu salah, dia salah. Kita buat apa yang kita buat. Mana kita yakin kita buat, kita buat. Jangan kata orang tu salah, orang ni salah, orang ni betul. Tak boleh dia kata. Ni kata siapa? Kata si fulan tadi lah. Benar tak pernyataan ini? Semestinya tidak benar. Sebab Allah Ta'ala telah menjelaskan pada kita, jalan yang selamat itu ialah jalan apa? Jalanku dan jalan sahabatku. Dan Allah Ta'ala setelah berkata dalam Al-Quran berfirman, وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Dan lepas daripada kebenaran itu tidak ada lagi dah kebenaran yang lain, melainkan benda itu sesat. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ, selepas kebenaran itu إِلَّا الضَّلَالِ. Dalam Islam dia tak ada kata dia panggil absolute truth, tak ada. Tak ada istilah, dia tak ada absolute truth. Orang betul kata, maksudnya dia tak ada bersifat nisbi. Nisbi maksudnya mungkin kau betul, mungkin aku betul, mungkin dia betul, ini dia betul. Betul pada aku tak mesti betul pada engkau. Ni saya sebut dalam kuliah lepas kan, akidah safsataiyah. Nilai engkau, nilai engkau, nilai aku, nilai aku. Kau tak boleh impose nilai engkau dekat aku. Ini tak benar. Ini akidah liberal. Akidah liberal, akidah golongan yang tak benar. Kita tahu nilai yang benar itu nilai Quran dan sunnah Nabi SAW. Menyalahi nilai Quran dan sunnah Nabi SAW ialah bukan nilai. Begitu Ustaz, kalau ada benda baik yang pada agama lain, kalau ada benda baik yang daripada agama lain tu yang sesuai dengan nilai kita, maka kita kata dia baik. Contohnya, dalam agama-agama yang lain ada juga bersifat jujur. Dalam Islam ada sifat jujur tak? Maka kita mengiktiraf sifat jujur pada nilai yang baik pada agama tersebut. Tapi kita tak katakan dia benar. Kita tak kata agama tu benar. Tapi kita mengiktiraf sifat nilai jujur tadi. Tidak sukakan corruption, yes, kita kata betul. Dalam Islam tak suka corruption. Ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Kita mengiktiraf. Tapi kita tak boleh kata dia pun betul, kita pun betul, tak. Kita boleh mengiktiraf certain nilai yang baik pada agama lain ataupun pemikiran yang lain yang mana ada pada dalam Islam yang mengiktiraf bahawa itu nilai yang baik. Ada benda yang itu tidak dalam nilai Islam, bertentangan dengan nilai Islam, maka kita menolaknya. Ini kita kena faham. Dia tidak ada kebenaran dan al-haq. Al-haq itu adalah pada Quran dan sunnah Nabi SAW sahaja. Ini kita kena tanam. Inilah firqah an-najah, inilah golongan yang selamat. Dan bagaimana nak tahu golongan selamat? Melainkan kita kena belajar berkenaan golongan yang selamat tersebut. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan beri kita taufik dan petunjuk untuk terus mengaji dan amalkan jalan selamat ini. Dan kita berhenti pada poin yang ke-7 kan? Ya ke? Nombor 8 hari ni Dan poin yang kita terakhir, ulang kaji sedikit. Kita golongan yang selamat adalah ahlul hadis. Ahlul hadis ni boleh kita fahami dua. Satu, orang yang berpegang pada hadis Nabi SAW. Jadi kita golongan yang selamat dalam dunia ini dan akhirat kelak adalah golongan ahlul hadis. Ahlu itu boleh dipahami dengan dua maksud. Sebab bahasa Arab ni ahlu tu ada dua maksud. Satu, golongan yang suka kepada hadis. Yang kedua, ahlul hadis itu yang pakar dalam hadis. Jadi kita boleh faham dua. Dua-dua tu benar. Jadi kita ni, golongan yang selamat adalah golongan yang suka hadis, dan golongan yang selamat ialah golongan yang ikut orang yang pakar hadis. Dan siapa yang paling pakar hadis? Doktor fulan dan fulan? Tidak. Pakar hadis adalah Imam Ahmad. Pakar hadis adalah Imam Syafi'i. Pakar hadis adalah Al-Imam Al-Bukhari. Pakar hadis adalah Al-Imam Al-Humaidi. Pakar hadis adalah Al-Imam Al-Muzani. Pakar hadis adalah Imam Yahya bin Ma'in. Pakar hadis adalah Ishaq bin Rahawih. Pakar hadis adalah Al-Lalikai. Pakar hadis adalah seterusnya. Itu siapa yang sebut nama tadi? Itu adalah ulama-ulama kita yang awal dahulu, yang telah berjuang mengumpulkan hadis Nabi SAW dan mengarang kitab-kitab akidah. Kita kenal Sahih Bukhari, tapi kita tak kenal kitab akidah Imam Bukhari. Kita kenal Musnad Imam Ahmad, tapi banyak daripada kita tak kenal kitab akidah yang dikarang oleh Imam Ahmad. Kita kenal Sunan Ad-Darimi, tapi kita tak kenal kitab akidah yang dikarang oleh Imam Ad-Darimi. Kita kenal Al-Imam Syafi'i,
Bahkan kita berbangga dengan mazhab Syafi'i dan masalah fiqh, tapi kita tak kenal akidah yang dikarang oleh Syafi'i. Itu kita kata kekurangan yang ada pada masyarakat kita di Malaysia ni. Kita kena mengaku masalah ni. Kita tak nafikan. Lepas tu guru saya dulu, masa Dr. Fatah Harun, masa saya mengaji dulu, master kat UKM, tanya dalam kelas, awak mazhab apa? Kata saya mazhab Syafi'i. Akidah kau mazhab apa? Oh, dia tanya satu budak Indonesia tu. Budak Indonesia tu pun, soalan apa? Akidah aku mazhab apa? Akidah pun ada mazhab ke? Dia tak tahu. Dia tak tahu bahawa akidah juga ada mazhab. Dia tak tahu bahawa bukan fiqh saja ada mazhab, akidah juga ada mazhab. Yang Nabi SAW sebut 73 tu, itulah mazhab-mazhab akidah, bukan mazhab fiqh. Bila Nabi SAW sebut aku akan berpecah pada 73 puak tadi, dan satu puak yang benar itu merujuk pada mazhab akidah. Jangan silap faham. Sebab ada orang bila baca hadis tersebut dia akan silap faham. Dia kata apa? Kalau Ustaz Abel tu ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, kan semua tu betul. Maksud dia silap faham. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki terletak di bawah satu mazhab akidah yang satu, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu azhar Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW. Jangan confuse. Jadi bila kita kata Syiah itu bukan daripada Islam atau menyimpang daripada ajaran Islam, maka kata Ustaz, mana boleh cakap macam tu, dia kan juga mazhab dalam Islam. Dia kata, bukankah Malaysia telah mengiktiraf mazhab Ja'fari? Dalam fatwa-fatwa yang lama, kalau kita rujuk, Islam Malaysia mengiktiraf mazhab Ja'fari. Kita kata kita mengiktiraf mazhab fiqh, mazhab Ja'fari, bukannya mengiktiraf akidah mazhab Ja'fari. Ya, kalau kita buka kitab Asy-Syaukani, dia sebut juga Al-Hadawiyah. Dia kata mazhab Al-Hadawiyah, maksudnya mazhab Ahlul Bait, dia kata. Kalau kita buat kitab Nailul Awtar, Imam dan juga Subulus Salam, sebab mereka tu ulama-ulama yang duduk kat Yaman, mereka bercampur dengan orang bermazhab Syiah Zaidiyah. Jadi dalam kitab diorang ada sebut mazhab Al-Hadawiyah ni macam mana dia punya fiqahnya. Tapi mereka tak pernah mengiktiraf mazhab akidah orang Syiah. Jadi kita kata golongan selamat adalah golongan Ahlul Hadis. Dan kita kata Ahlul Hadis yang berada pada kurun yang awal, kalau merujuk pada pakar hadis. Kalau merujuk pada yang suka hadis, maka kita juga boleh termasuk di golongan Ahlul Hadis. Yang itu Nabi kata, yang kita sebutkan, atau yang kita sebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu orang yang suka pada sunnah, yang berpegang pada sunnah Nabi SAW. Mungkin boleh tersasar seseorang itu dalam ahli sunnah. Ya, mungkin dia tersilap, dia pernah melakukan kesalahan, dosa, dan dosa itu tidak mengeluarkan dia daripada ahlu sunnah. Tetapi sekiranya dia keluar daripada prinsip-prinsip asas ahlu sunnah, maka dia boleh tersasar daripada ahli sunnati wal jamaah. Apa prinsip-prinsip asas tu Ustaz? Nanti kita mengaji lagi, belum cukup, belum sampai lagi. Contoh Imam Ahmad dah tulis dah karang kitab Usulus Sunnah. Imam Ahmad, anak Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah mengarang kitab juga Usulus Sunnah, As-Sunnah li Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Itu juga Al-Imam Muzani telah karang kitab As-Sunnah juga, kan? Usulus Sunnah juga oleh Imam Al-Muzani. Itu juga Al-Lalikai, Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip asas. Kita kena ngaji prinsip asas ni. Dia boleh kurang 30 atau 40 prinsip. Bila kita ngaji ni, insya-Allah apa saja yang menimpa kita dalam dunia ni, baca dalam khabar pun, baca dalam internet pun, baca dalam majalah pun, baca datang apa berita, Facebook ke Twitter ke apa, kita dah ada penapis yang mantap usul sunnah ni. Dia tapis tak lepas 40 usul ni atau 30 usul ni, maka jangan kita lepaskannya, kita biarkan. Ini kena belajar. Tapi orang tak tahu usul ni, maka dia akan bercampur-campur dalam kepala dia, kejap ke situ, kejap di sini. Betul dia kata ulama salaf, iyyakum war-ra'i, hendaklah kamu menjauhi ar-ra'i, pendapat semata-mata. Kerana pendapat semata-mata ni menyebabkan engkau akan melompat pada satu pendapat dan satu pendapat tanpa kamu tahu sebab apa. Betul, kadang-kadang orang ni dia ambil pendapat ini, kejap ambil pendapat ini, kejap ambil pendapat ini, tanpa ada asas untuk dia berpegang setelah dia ambil pendapat tersebut. Okey, wallahu taala alam bisawab. Nombor 8 pula. Okey, apakah ciri-ciri firqah an-najiyah yang selamat ini? Itu golongan yang selamat ialah menghormati para imam mujtahidin.
Imam mujtahidin ni siapa? Iaitu ulama fiqh. Mujtahid seperti Imam Malik, Imam Ahmad, ya, para ulama kita yang kibar, yang layak untuk berijtihad, yang memahami Quran, yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai ilmu usul fiqh, mempunyai ilmu usul hadis, yang mempunyai malakah, kekuatan untuk mengeluarkan hukum. Itu dipanggil imam mujtahid. Kita bukan imam mujtahid, kita talibul ilm pun tak sampai. Jadi jangan kita pandai-pandai, saya sebut kali yang kuliah kita kan, jangan pandai-pandai keluar fatwa. Dia baca pasal ISIS tu, dia buat statement dia, ISIS ini berada di atas jalan yang benar. Mana kau dapat ni? Yalah, aku baca dalam internet. Dia keluarkan pendapat sendiri-sendiri je. Dia buka website itu, dia buka Huffington Post, orang kafir ni website tu, dia buka website ni, website sekalian, tu dia kata, oh ISIS ini berada di atas jalan Islam, inilah pejuang Islam, inilah yang kita tunggukan, khilafah Islamiah apa semua. Dengan fatwa para ulama kita yang kibar, yang besar-besar, mereka tak pedulikan. Itu kita kata, kita jalan yang selamat adalah menghormati para imam mujtahidin, tetapi tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Fanatik ni kita ta'assub. Ta'assub ni maksudnya apa? Iaitu bila kita nampak ada salah daripada satu pendapat seseorang imam, maka kita menutupkan mata kita seolah-olah kita tak nampak kesalahan tersebut, dan terus mengikut kesalahan yang dia lakukan, kesilapan yang dia lakukan. Ini bertitik tolak daripada prinsip kita katakan tidak ada yang maksum melainkan Nabi SAW. Bila tidak ada yang maksum melainkan Nabi SAW, hatta imamul mujtahidin boleh tersilap dalam fatwa mereka. Ustaz, kalau orang tanya, macam mana kau tahu dia tersilap? Kau lagi alim pada imam tersebut. Bukanlah kita yang kata dia tersilap, iaitu berdasarkan imam-imam mazhab yang lain, imam mujtahidin yang lain kata pendapat tersebut tersilap. Bukan kita yang buat bukan kita yang kata, oh Imam Syafi'i silap masalah ni. Mana kau tahu? Yelah, aku kaji sendiri. Bukan. Itu tak boleh. Apa hak kita nak kata kita tersilap? Iaitu kajian imam-imam mujtahidin yang lain, imam-imam yang lain yang nampak ada kesilapan dalam pendapat tersebut, maka tak boleh kita terus berpegang juga pada pendapat yang silap tersebut. Apatah lagi kalau terang-terangan menyalahi hadis Nabi SAW. Betul kan, seperti mana yang kita sebut dalam banyak nukilan-nukilan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, iaitu bila dibacakan pada satu hadis, anak murid dia tanya, wahai Imam Syafi'i, nak ikut ke hadis ini? Dia tanya, wahai Imam Syafi'i, nak ikut ke hadis ni? Imam Syafi'i kata, kau nampak ke atas kepala aku ni topi pop tu? Kau nampak ke aku tengah pakai topi pop? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia nak cuba marah orang tu lah. Kalau aku ni Islam, mestilah aku ikut hadis tersebut. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu juga kata imam yang lain, ma'ruf. Imam Syafi'i kata, kalau nampak hadis bertentangan dengan pendapatku, campak pendapatku dekat dinding kuat-kuat. Ambil hadis Nabi SAW. So Imam Syafi'i tahu dia tidak maksum, dia boleh tersilap. Imam Malik rahimahullah, bila khalifah kepada zamannya nak jadikan mazhabnya sebagai mazhab rasmi di negeri tersebut, Imam Malik kata apa? Kata para sahabat pun berbeza pendapat, maka janganlah ambil pendapatku saja untuk jadikan pendapat negeri ini. Nampak? Itu Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i kata pendapatku benar, tapi mungkin ada kesilapan, dan pendapat kau silap, mungkin ada kebenaran. Nampak? Ini sikap yang ada pada Imam Syafi'i. Sebab ya, kita kata Quran dan Sunnah tak akan tersilap, tapi cara faham mungkin boleh silap. Kan saya sebut tadi, yang benar tu hanya Quran dan Sunnah. Ya betul. Tapi kadang-kadang pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu boleh berbeza. Itu yang boleh berbeza mazhab. Kenapa sentuh perempuan batal tak batal wuduk? Kenapa mazhab Syafi'i kata batal, kenapa mazhab lain kata tak batal? Ini kerana apa? Kerana pada ada nas, ada dalil, tapi
cara faham dalil itu berbeza-beza. Kerana berbezanya manusia ini dari segi kefahaman, berbeza dengan manusia ini dari segi ilmu, berbeza dengan manusia ini dari segi hafazan. Nampak tak? Itu kita hormat, tapi kita tidak fanatik. Dan tidak fanatik disebut adalah, maksudnya pertama fanatik adalah kita berterusan bersama dengan kesalahan mereka. Kalau jelas, terang, bertentangan dengan nas. Yang kedua, iaitu contohnya dalam satu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menafikan angkat tangan pada sebahagian-bahagian tempat, contohnya bangun dan bangkit dari rukuk. Jadi ada sebahagian yang fanatik menuduh, kata tak sunnah, benda tu tak betul, apa semua. Sedangkan para sahabat kita dah bawa keluar hadis dah. Imam lain dah keluarkan hadis Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari, jelas hadis Ibnu Umar yang Nabi SAW angkat tangan ketika takbir. Yang bangkit dari rukuk kan, Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Dan dia tolak hadis tu buta-buta. Ini kita tak nak. Ini kita nak sikap macam ni. Itu yang panggil fanatik terhadap imam mujtahid. Kata imam aku takkan salah. Bertitik tolak daripada situ juga, daripada dia kata dia tak kata dia mengikut kebenaran kerana apa? Dia rasa guru mazhab dia saja yang betul dan mazhab lain yang salah. Ini juga kesan daripada sikap fanatik mazhab. Itu yang jadi mazhab Syafi'i. Siapa tak buat Syafi'i sesat. Ini fanatik mazhab ni. Siapa tak ikut mazhab Syafi'i sesat. Fanatik mazhab. Mazhab Syafi'i lah mazhab yang paling betul sekali dalam dunia. Tak dikata macam tu. Kalau kita kata mazhab Syafi'i banyak pendapat-pendapat yang benar bertepatan dengan Quran dan Sunnah, itu lain cerita. Tapi kalau mazhab Syafi'i lah yang paling betul dalam dunia ni, patutnya semua orang mazhab Syafi'i. Orang Malaysia patutnya tak boleh mazhab lain. Orang Malaysia ni, orang Melayu Malaysia mesti mazhab Syafi'i. Ini tidak benar. Kalau kita wajib bermazhab Syafi'i, sebelum zaman Imam Syafi'i orang mazhab apa? Tanya soalan. Ini kita kata tak boleh fanatik. Namun kita hormat mereka. Tak bolehlah kita pelekehkan. Imam Syafi'i tak pandai apa semua. Tak betul. Siapa kita untuk mengatakan Imam Syafi'i tak pandai? Imam Syafi'i hafal ratusan ribu hadis. Memahami fiqah, hafal kitab Muwatta. Sekejap dia boleh hafal. Kita apa yang hadis yang kita hafal? Ini golongan liberal pula. Dia kata tak boleh memahami Quran dan Sunnah ikut lagi Imam Syafi'i. Tak boleh lagi lah faham agama ni menurut Imam Ahmad apa semua. Itu golongan yang dah lama, dah mati lama. Golongan yang kuno. Takkan kita nak faham masalah wanita yang pada zaman sekarang ni, wanita yang hebat, wanita sekarang bekerja, wanita sekarang bijak-bijak sana, nak faham cara ulama yang dulu-dulu tu. Lalu dia menafikan nas-nas yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Contohnya musafir pada wanita tak boleh dibenarkan melainkan dengan mahramnya. Wanita tidak boleh benarkan musafir melainkan dengan mahramnya. Dalam kitab Al-Syafi'i kata wanita yang nak musafir seorang-seorang dilarang, melainkan kalau haji yang wajib dia dan ditemani oleh sebilangan wanita yang ramai yang rasa padanya keamanan. Itu Syafi'i. Benda ni hampir sekarang dah tak didengar je dah. Orang sengaja simpan, tutup. Sebab apa? Tak sesuai dengan orang zaman sekarang. Bos hantar outstation sana sini orang perempuan. So berhujahlah dengan pada zaman Nabi dulu pun para wanita-wanita sahabat ini naik unta. Naik unta siapa teman? Bayangkan sahabat Nabi SAW nak pergi berjihad, jihad fardu kifayah. Dia Rasulullah, aku nak pergi jihad, tapi isteri aku nak pergi haji. Dia bukan jihad fardu ain. Kalau jihad fardu ain wajib dia pergi. Jihad fardu kifai, fardu kifayah. Nabi kata, balik dan pergi teman isteri kamu pergi haji. Ini kita kata contoh. Kita kata berada di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan benda ni ditutup. Sebab apa? Dah tak sesuai lagi lah. Lepas tu kita hormat benda ni. Lepas tu kita golongan yang selamat.
mengambil fiqh, pemahaman hukum hakam dari Quran dan sunnah, hadis-hadis yang sahih. Dengan ni, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin, pendapat imam-imam yang sejalan dengan hadis yang sahih. Nampak? Sebab kadang-kadang ada kefahaman imam-imam yang tak kena dengan ni. Macam saya sebut banyak kali lah, kalau orang kata semua imam tu asalkan ada pendapat je boleh pakai, maka kita sebutkan pendapat Ibn Hazm dalam masalah menikah. Pendapat Ibn Hazm kata boleh tengok perempuan tu, nak cakap pun malu, tak berpakaian, sampai betul-betul nafsu naik, baru nikah dengan dia. Bahari Nabi SAW, apabila kamu nak menikah, kamu tengok perempuan tersebut yang menyebabkan kamu tertarik padanya, yang menyebabkan kamu tertarik padanya. Dalam mazhab Syafi'i, maksudnya tengok tersebut adalah tengok muka dan tangan dia. Nanti kita akan jumpa dalam buku tu. Lihat muka dan tangan saja. Mazhab Ibn Hazm Az-Zahiri, dia faham tengok semua. Boleh ikut ke pendapat ni? Tak boleh ikut lah. Mana boleh tengok pendapat semua badan? Tapi ada setengah orang kata tak apa, ada pendapat. Ada pendapat. Asal ada pendapat je boleh. Betul kan, ada orang tak pakai hijab, kata sebab ada pendapat. Ada sebagian ulama kata tak wajib pakai hijab. Pendapat tersebut tidak berjalan dengan Quran dan hadis yang sahih, maka tolak pendapat tersebut. Ada pendapat yang kata boleh bersalaman lelaki dan wanita, walaupun datang pada ulama besar macam mana sekalipun. Kita kata bertentangan dengan pendapat ulama-ulama mazhab yang lain, yang mujtahidin, yang bertentangan dengan nas Al-Quran dengan jelas. Inilah amusun nisa, kata Nabi SAW, aku takkan pegang wanita. Datang tu ulama ni, dia kata boleh salam kalau dengan niat tak ada nafsu. Ikhtilaf campuran lelaki dan perempuan haram dengan Quran dan sunnah, dalil. Tak ada campur lelaki yang perempuan dengan gura-gura, lelaki perempuan sama-sama dalam satu bilik, lepas tu ikhtilafnya haram. Datang satu ni, dia tulis buku, kata kita lelaki dan perempuan harus bercampur, supaya bila bercampur dia punya nafsu tu lama-lama dia cool, macam orang putih, dia kata macam kafir. Orang kafir kan bila duduk sebelah orang pakai seluar pendek pun dia biasa je. Orang Islam kalau tengok orang pendek macam dah nafsu dah ternaik. Dia kata. Jadi untuk kita melemahkan nafsu tersebut ialah dengan selalu bercampur, lama-lama tengok rasa biasa dah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, orang kafir daripada depan nampak macam biasa, di belakang ni dia buat apa? Sebab tu sekarang ni ada satu mazhab pula, mazhab yang merosakkan, dia panggil naturalist ni. Iaitu mazhab bukan mazhab lah, kita kata ini pemikiran yang sesat ni, yang dulu pernah dicuba bawa kat Malaysia. Apa dia, yang dekat Pulau Pinang tu, dekat pantai yang semua bogil tu. Maksud dia kata tak apa, kita Tuhan dah ciptakan kita ada benda semua boleh tengok lah ciptaan Tuhan. Lama-lama tengok biasalah. La haula wala quwwata illa billah. Ini lama-lama tengok biasa dengan maksiat tu. Rahimakumullah, ini tak benar. Kita kata apa saja pendapat manusia, doktor sekalipun, PhD mana sekalipun, mujaddid mana sekalipun, kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi SAW dan kefahaman ulama-ulama kita yang awal, maka kita tolak. Lepas tu kata ulama kita, kalau kita Al-Quran dan sunnah dan para sahabat ada pendapat tersebut, kata ada 4 pendapat sahabat dalam masalah tersebut, tak boleh kita buat pendapat yang kelima. Dan kalau kita tengok berujuk pada mazhab yang 4 kita ni, yang khilaf dalam mazhab ni, kebanyakannya ada asasnya daripada para sahabat. Kenapa mazhab ni tak boleh pegang? Pun cek, oh Ibn Abbas kata. Mengapa mazhab ni baca bismillah kuat? Oh cek, oh rupanya ada pendapat Ibn Abu Hurairah. Bila mazhab ni kata pegang anjing tak ada masalah, cek, oh rupanya ada pendapat para sahabat kata pegang anjing tak ada masalah. Maknanya pegang, sentuh, maknanya bagi mereka tidak najis. Tapi bukan suruh pegang, peluk, cium, bukan. Itu masalah lagi tu lagi. Itu kita cerita kemudian, tak habis kitab ni. So apa dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata laisa minna, bukan di kalangan kami,
man lam yarham saghirana, bagi orang yang tak sayang budak-budak kecil yang lebih muda daripada kita, walam yujilla kabirana, dan tidak menghormati orang-orang tua, wala ya'lam li alimina haqqah, dan orang yang tak mengetahui hak-hak orang alim. Ini kita apa? Bukan di kalangan kami. Maksud bukan kalangan kami, bukan golongan yang mengikut sunnah kami. Iaitu golongan yang pertama, yang tidak sayang orang yang lebih muda, tidak hormati orang yang lebih tua, dan yang ketiga, tidak mengetahui hak-hak orang alim. Hari ini Jami' Saghir dan hadis sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Okay. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Jelas masalah ni? Yang ni prinsip asas. Nanti kita dalam masalah fiqah kita akan jumpa macam mana tatbik, pelaksanaan. Kita kata mesti pakai hadis yang sahih. Macam mana nak pakai hadis yang sahih tersebut? Ya, dalam masalah fiqah ni banyak kita akan jumpa hadis ni tak sahih, yang dhaif macam Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sebut dulu kan, basuh tengkuk. Basuh tengkuk ni tak ada hadis sahih. Jadi tak dijadikan sunnah. Tak jadikan dia sunnah. Mengamalkan pada amalan tertentu pada bulan nisfu Sya'ban contohnya. Imam Nawawi kata bukan daripada sunnah Nabi SAW pada bulan Rajab. Ada setengah-setengah amalan orang panggil solat raghaib. Solat raghaib pada bulan Rajab. Iaitu pada malam Jumaat pertama pada bulan Rajab, dia mendirikan solat qiyamul lail 12 rakaat. Dia kata pagi itu solat raghaib. Imam Nawawi kata ini adalah satu benda yang tak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis padanya hadis yang sangat-sangat lemah. Ini kita pelaksanaan konsep tadi. Kalau kita buka fiqh Syafi'i lah, kita mengangkat tangan sabit, kita angkat tangan sabit, ada duduk istirahat dalam mazhab Syafi'i. Kerana padanya adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cantik. Nampak tak? Dia bersekitar hadis itu sahih, tak sahih. Sahih, tak sahih. Kenapa bagi buat? Hadis itu sahih. Kenapa dia tak buat? Hadis tak sahih. Dan kita Syafi'i penuh dengan benda ni. Tapi kita tak mengaji, waktu kita kata, oh mana boleh hadis. Ada yang lebih teruk lagi, hadis palsu pun hadis juga. La ilaha illallah. Dia kata, mana boleh sebarkan ini fadilat-fadilat sekian-sekian ni, dia hadis palsu. Sekali ada orang buat status dia, puak-puak ni hadis palsu nak lawan. Hadis palsu pun hadis juga. La ilaha illallah. Kalau emas palsu kita bagi emas juga ke? Emas palsu kita bagi emas ke? Tak, orang kata emas palsu Zulian. Orang kata tu dia. La haula wala quwwata illa billah. Ini kita tak faham, ini tak mengaji. Yang ke-9 pula, golongan selamat menyeru pada ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yes. Golongan selamat bukan hanya mengaji tu, duduk dalam rumah, dia diam, semayang, pergi masjid, balik rumah, balik pergi kerja, balik. Tak. Dia bekerja untuk menyebarkan yang ma'ruf. Dia tengok kampung ni, Masya Allah, banyaknya benda yang tak ma'ruf lagi, banyaknya benda yang mungkar lagi. Dan termasuk benda yang mungkar juga ialah benda bid'ah. Termasuk juga bid'ah itu benda yang mungkar. Menukar agama itu ialah satu bentuk kemungkaran. Mungkar itu bukan hanya orang minum arak. Minum arak mungkar, yes. Berzina mungkar. Tak solat mungkar. Menipu mungkar. Rasuah mungkar. Salah guna kuasa mungkar. Bersikap zalim itu mungkar. Tapi bid'ah juga mungkar. Menyelewengkan akidah juga mungkar. Menyembah kubur juga mungkar. Menukar agama juga mungkar. Apa dalil kita kata menukar agama juga mungkar? Kita biasa tak dengar hadis, barang siapa yang daripada kamu melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dia. Bisa dengar tak hadis ni? Selalu kita dengar. Hampir di mana-mana saja kita dengar. Bila kamu nampak satu kemungkaran, maka ubahlah dia dengan tangan. Tak mampu, ubahlah dia dengan lisan. Tak mampu, ubahlah dia dengan hati. Itu kita benci dalam hati. Dan siapa yang tak benci dalam hati, maka tidak ada lagi iman berkenaan dengan mencegah kemungkaran dalam hatinya. Tapi kalau kita baca Sahih Muslim, perawi yang merawikan hadis, sahabat mereka ni, Sa'ad bin Abu Sa'id Al-Khudri, ada cerita sebalik belakang tu. Apa cerita dia? Sa'ad bin Waqqas. Masa tu khalifah pada tu, atau gubernur ketika itu, Marwan, dia tengok orang bila sembahyang raya je, lepas sembahyang je orang cabut. Macam-macam kita jugalah.
Lepas semayang, orang cabut, orang beredar, orang tak dengar apa? Khutbah kan. Biasanya separuh dah pergi keluar dah, orang tak dengar khutbah. Benda ni bukan berlaku zaman kita dah. Zaman sahabat dah berlaku dah. Lalu gubernur ketika zaman tu dia kata, apa kata kita ubah, kita buat khutbah dulu baru buat solat. Kita buat khutbah dulu baru buat solat. Niat dia apa? Apa niat dia? Supaya orang tak beredar dengan khutbah. Baik tak niat tu? Baik. Saya nak bagi tahu niatnya baik. Niat dia baik tak? Baik. Dia nak suruh dengar khutbah. Salah tak? Salah ke nak dengar khutbah, Syekh? Tak salah. Khalas. Jadi dia pun ubah. Masa dia nak naik mimbar saja, ada seorang lelaki tarik dia, pegang tangan dia. Kata benda ni tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas tengok orang tu buat macam tu, dia kata, adapun lelaki ini telah menjalankan sunnah Nabi SAW, iaitu sesiapa daripada kamu melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Para sahabat panggil apa? Dia pakai hadis tu pada bab bid'ah, pada bab melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Nampak? Para sahabat faham benda tu adalah mungkar. Kalau takkan dia pakai hadis, bila kamu melihat suatu kemungkaran, maka ubah dengan tangan. Maka mengubah agama juga satu kemungkaran. Dalil hadis Nabi SAW. Adapun lelaki ni telah menjalankan sunnah Nabi, menolak kemungkaran dengan tangan. Jangan silap faham hadis ni. Hadis dipakai oleh setengah golongan Khawarij, kata nampak boleh tegur terang-terangan. Laki tadi tak tegur terang-terangan. Laki tu tak beri, wahai khalifah, engkau telah sesat. Tak. Dia tarik tangan khalifah tu single, one by one. Nampak tak? Tu maksud dia belakang hadis Nabi. Dia pegang tangan khalifah. Betul tak hadis Nabi kata? Pegang tangan khalifah. Dia tak kata dia tak biar orang tu buat, lepas tu dah habis je dia kata, tengoklah khalifah kita sesat. Tak. Orang telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadi bid'ah juga satu kemungkaran. Menukar agama, menukar wajah agama juga satu kemungkaran. Lepas tu kita menentang syirik, kita menentang kufur, kita menentang nifaq, kita menentang bid'ah, kita menentang maksiat, kita juga menentang akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini nak lawan. Betul tak lawan benda, nak lawan banyak ni, nak lawan syirik. Berapa banyak orang buat syirik. Nak lawan bid'ah, banyak orang buat bid'ah. Dalam maksiat, berlaku maksiat tu, orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW ini pasti akan dimusuhi oleh orang-orang lain. Imam Ahmad dipenjara, Imam Syafi'i dipenjara, Imam Hanafi dipenjara, Imam Malik juga pernah menghadapi, Ibn Taimiyah rahimahullah pernah dipenjara, Imam Abdul Wahab pernah diperangi, cucu Imam Abdul Wahab pernah dibunuh dan digantung, mayatnya terbalik di Turki, dengan mayat keadaan yang telah rosak digantung terbalik. Macam kita punya juga kan, Tok Janggut kan macam tu kan. Tok Janggut dia lawan British, betul dia kena mayat ni digantung terbalik dengan cara yang hina. Orang yang berjuang amar makruf nahi mungkar pasti akan dimusuhi. Ini kita kena faham lah. Kalau ustaz susah lah macam ni, ustaz dimusuhi. Baik kita diam kat rumah, senang, aman. Malam Jumaat buat kenduri, lepas tu hujung minggu pergi kenduri kahwin. Ya, syukur Allah Ta'ala itu mahal. Alladzina hajaru wajahadu, alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Iaitu orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan Allah dengan harta dan jiwanya, maka itulah orang yang paling besar ganjaran di sisi Allah. Allah Ta'ala dalam Quran lagi, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Wahai orang beriman, apa hal kamu ini bila Allah Ta'ala suruh kata keluar perjalanan Allah Ta'ala, kamu beratkan diri kamu di atas muka bumi. Maksudnya tak nak kerja untuk Islam, tak nak amal ma'ruf nahi mungkar.
Betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innan nas idza ra'awul munkar." Seorang manusia bila melihat satu kemungkaran, kadang-kadang dia mampu mengubahnya, falam walam yughayyiruha, dan dia tidak ubahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushak an ya'ummahumullah biiqabi. Hampir-hampir saja Allah Taala akan mengumumkan, kalau takkan azab pada semua orang. Maksudnya, kalau kita nampak satu kemungkaran, yang baik itu ramai, kemungkaran itu sikit, tapi baik yang ramai tadi tak nak tegur yang kemungkaran tadi, Allah Ta'ala akan azab satu kampung tadi. Nabi kata, amir bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Ajaklah kepada kebaikan dan cegahlah kemungkaran sebelum datangnya suatu masa bila kamu tak buat benda tersebut, doa kamu tidak akan dimustajabkan. Hati-hati. Itu Nabi SAW dah hadis, satu hadis lah, hadis Sahih Bukhari. Nabi SAW Nabi tidur, Nabi terbangun, terkejut Nabi. Isteri dia pun terkejut, apa pasal ni? Nabi kata, habis binasaan. Nabi kata apa? Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang Arab, binasa bagi orang Arab. Sesungguhnya kejahatan dah dekat dengan mereka. Sesungguhnya telah terbuka lah pintu Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Nabi kata pintu Ya'juj dan Ma'juj sebesar sebelah saya. Maka binasalah. Kata isteri Nabi SAW, ya Rasulullah, tak ada orang baik ke zaman tu ya Rasulullah? Tak ada orang baik ke zaman tu? Ya, orang baik ada, tapi kejahatan, kasratul khabas, kebanyakan jahat terlampau banyak. Dan orang baik tadi tak nak ubah, tak nak tegur. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah azab Allah yang akan bukan hanya terkena pada orang yang jahat saja, yang baik juga akan terkena. Disebabkan maksiat dan tak ditegur, kita yang kena. Dan kita sekarang terkena dengan benda tersebut. Anak kita boleh tak pergi pasar seorang-seorang umur 7 tahun? Nak pergi kedai dekat ni pun dah tak berani dah suruh anak perempuan kita pergi kedai umur 7 tahun. Dulu masih kita kecil-kecil, naik basikal, masuk hutan, keluar hutan, masuk longkang, keluar longkang, cari spider. Tak ada spider kan? Tak nama kotak mancis tu atau bekas kaset tu, itu laga kan masa kita kecil. Jalan sana sini, petang balik rumah. Mak kita tak risau pun. Sekarang ni nak suruh pergi pasar malam umur 7 tahun boleh? Tak berani dah. Lepas kes yang budak 7 tahun tu kan kena tangkap. Siapa nama budak tu? Yang dibunuh masuk dalam beg tu, Nurin ni. Kisah budak Nurin tu. Tak ada siapa berani lagi dah nak biarkan anak dia pergi. Berhantar, berjemput anak sekolah. Dulu selamba je balik sini. Berpagar rumah. Dulu USJ, kata USJ tu tak? USJ Subanjaya tu. Kan ada USJ 1 sampai USJ 20. Kita pun suka masuk dalam USJ tu, tengok rumah cantik, rumah USJ 1, rumah USJ 2 cantik, 3. Kita boleh pusing tengok rumah orang. Sekarang nak masuk USJ 1, pagar. Mau pergi rumah mana? Alamat. Masuk USJ 2, mana mau pergi mana? Alamat. Aduh. Dunia jadi sempit. Ini Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dunia jadi sempit disebabkan dosa yang kamu lakukan. Zahara al-fasad fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Kerosakan di muka bumi ini kerana apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Kita jadi susah sekarang sebab kita tak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh golongan yang mungkar ini. Sebab tu kita jadi susah. Susah tak? Susah. Berjalan malam dah tak sama macam dulu lagi dah. Anak-anak perempuan kita takut. Anak kita sangat takut. Dia takut dengan apa yang akan jadi pada anak kita sekarang. Betul, kalau orang yang ada duit, dia tak akan masuk anak sekolah biasa, betul tak? Dia akan hantar sekolah tahfiz mana, pergi mana. Kau dah tahu, kalau pergi sekolah biasa, anak akan terdedah dengan pelbagai bentuk musibah. Dengan dadahnya, dengan apanya, dengan perempuannya, dengan apa semua. Melainkan Allah Ta'ala selamatkan dia je. Ya? Dulu kita pernah dengar seksual budak umur 13 tahun. Mana pernah dengar budak umur 13 tahun buat seks? Budak 13 tahun banyak pokok lagi. Cuma 13 tahun. So apa? Tak ubah daripada awal lagi. Kita biarkan je apa yang berlaku.
Tak ada hamasah dalam nak mencegah kemungkaran tadi. Tak ada ghirah. Allah SWT dalam hadis Qudsi mengatakan, ana aghyarun, akulah orang yang paling rasa jealous bila aku melihat hamba aku melakukan maksiat, iaitu zina dan lain-lain. Itu kita mencegah kemungkaran. Itu kita kena buat kerja. Keliling kampung kita ni, ya? Kita ada kampung masing-masing. Kita tempat, tengok keliling kampung, apa orang kampung aku ni. Pertama, masjid kosong, satu saf je. Apa nak buat? Anak muda duduk berkepit, duduk kat taman permainan tu berkepit dua orang, duduk atas peha apa semua. Apa nak buat? Kita kena cegah kemungkaran. Dan kita mulakan dengan keluarga kita dululah. Macam biasa. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bila peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Tu ada adik-beradik kita jahil lagi, tak mengaji lagi, tak tahu sunnah, tak tahu mana bid'ah, tak tahu mana syirik, tak tahu mana khurafat. Masuk rumah ada penuh gambar-gambar tok wali, apa banyak sangat gambar tok wali ni. Berkat kata. Ini kita kena buat kerja, iaitu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Yang ke-10, golongan selamat mengajak seluruh umat untuk berpegang pada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebut tadilah. Untuk imam-imam kita, ulama-ulama kita semua bekerja untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW. Dia karang kitab, dia sebarkan sunnah, dia mengajar di masjid, dia mengajar di tempat awam, dia tunjukkan pada akhlak dan perbuatannya. Yang ke-11, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Mana taknya sebab Allah Ta'ala kata, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Sebab tak berhukum dengan hukum Allah, jangan jadi kafir. Iaitu golongan yang menganggap bahawa hukum kafir itu lagi baik daripada hukum Islam. Ayat tu kan kata dalam surah Maidah, siapa tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ayat yang kedua pula, siapa tak berhukum dengan Allah, dia zalim. Ayat yang ketiga, siapa tak berhukum dengan hukum Allah, dia fasiq. Allah Ta'ala sebut tiga. Jangan samakan semua. Dalam masalah bab berhukum dengan hukum Allah ni ada dua ekstrim. Satu ekstrim yang katakan tak buat hukum Allah, terus kafir terus. Jadi pemimpin Malaysia kafir, pemimpin Arab Saudi kafir, pemimpin ini kafir, pemimpin Jordan kafir, semua kafir belaka. Ini takfiri dia panggil. Golongan takfiri, mengkafirkan orang. Ini satu ekstrim. Golongan satu ekstrim pula, dia kata tak payah buat hukum Islam, hukum kafir ni lagi bagus. Kita pada zaman moden, hukum Islam ni tak logik, tak masuk akal, seperti yang disebut oleh Syekh Munir Rais. Saya terus terang sebut nama dia, sebab mana ada video dia sebut dalam tu. Dia kata apa? Saya tak boleh terima hukum Islam ni, tak masuk akal, dia kata. Dengan gaya-gaya dia tu, tak masuk akal. Kenapa orang buat hudud kena potong tangan pula, dia kata. Sebenarnya disebut oleh sebagian orang pula, kenapa mencuri potong tangan? Orang bagilah pekerjaan dekat dia, dia kata. Orang mencuri, kita bagi kerja kat dia. Kalau macam tu kita mencuri ramai-ramai, dah sudah dapat kerja. Siapa yang penganggur-penganggur, curi sekali kat kedai, nanti kita kerajaan akan bagi pekerjaan dekat dia. Dia pergi cari job street semua tak jumpa. Pemimpin kata kalau orang mencuri, dia punya hukumannya dapat pekerjaan. Cantik, kita pun mencuri. La haula wala quwwata illa billah. Ini dua ekstrim. Kita dalam masalah ni kita bersifat adil, wasatiyah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala sebut, "Wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Yes, kafir. Bagi siapa? Bagi siapa yang beriktikad bahawa hukum kafir itu lagi bagus daripada hukum Islam, maka dia kafir. Ya, betul. Tak syak padanya. Bahkan termasuk daripada 10 perkara yang membatalkan keislaman, daurah kan, iaitu orang beriktikad bahawa syariat yang lain itu lebih baik daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kafir. Atau orang kata hukum kafir dengan hukum kafir ini dengan hukum Islam sama, ini juga kafir. Juga kafir. Ataupun dia kata hukum Islam lagi bagus pada hukum kafir, tapi hukum kafir ni lebih bagus untuk dijalankan sekarang, kafir. Tapi yang jatuhkan kafir bukan kita, bukan dalam kelas ni. Dalam kelas ini siapa-siapa tak layak. Yang jatuhkan hukum kafir hanyalah pemimpin, ulama-ulama kita
Yang maksud pemimpin sini adalah ulama, ulil amri, itu ulama-ulama yang layak baginya untuk menghukum. Dan setelah silang padanya mawani' dan setelah cukup syarat-syaratnya. Dan saya kata hukum siapa yang mengatakan demikian. Adapun nak hukum individu tertentu, dia kena ada banyak lagi syarat. Syarat dia mesti dia tahu, syarat dia mesti tidak dipaksa, mesti dia jelas, mesti tu banyak lagi. Yang kedua pula, Allah Ta'ala, siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Yang zalim ni macam mana? Iaitu dia percaya bahawa hukum Allah Ta'ala itu betul, patut layak dilakukan, tapi dia nak lakukan hukum dunia ni sebab faktor-faktor lain. Contohnya apa? Kalau kita buat hukum Islam, nanti negara kita diserang. Kalau kita buat hukum Islam, ekonomi jatuh. Kalau aku buat hukum Islam, nanti undi tak dapat. Ini tak boleh hukum ni kafir. Ini dipanggil zalim. Dan yang ketiga, fasik. Waman la yahkum Allah fa ulaika fasiqun. Siapa tak berhukum Allah, maka dia fasik adalah dia jalan hukum Islam, tapi bila terkena kat keluarga dia, dia tak jalankan hukum Islam. Contohnya, bila kena kat keluarga dia, kita kau tim lah, bayar duit. Dalam keluarga dia, dia mungkin dia menteri ke ataupun dia raja ke, mencuri, kemudian tangkap. Dan bila dia tangkap, kau tim lah, bayar sajalah duit ganti rugi. Sedangkan bila cukup syaratnya, perlu dihukum dengan hukum hudud juga. Dia yang disebutkan oleh Nabi SAW, sekiranya Fatimah bintu Muhammad, kan kes dia pasal orang berzina kan, atau dia nak ganti rugi dengan kambing pada zaman Nabi SAW. Nabi kata kembalikan balik kambing tersebut, dan dia disebat. Dan sesungguhnya kata apa Nabi SAW, tengah rosaklah kaum terdahulu kerana kaum Rom dulu. Sebab bila orang besar buat salah, lepas. Bila orang kecil buat salah, terkena. Ketahuilah, sekiranya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, nescaya aku akan potong tangannya, kata Nabi SAW. Ini ayat kita. Di dalam bab ini, kita tak menghukum kafir terus seperti golongan takfiri, dan kita juga tidak bermudah-mudah mengatakan tak payah pakai hukum Islam, kerana itu juga bahaya. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tara ilal ladhina nafaq, tak kamu lihat, alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu billah, tak kamu lihat pada golongan yang mendakwa dia beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kamu menyuruh mereka berhukum dengan hukum Allah, mereka nak berhukum dengan hukum taghut. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Sedangkan Allah Ta'ala suruh mereka menolak hukum taghut tadi. Kes dia pasal apa? Kes dia pasal seorang munafik dengan seorang Yahudi berselisih pendapat. Ada satu hak lah. Yahudi kata, jom rujuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi kata apa? Tak, kita jumpa padri engkau, jumpa rahib engkau. Yahudi itu tahu. Sebab apa? Kalau rujuk pada Muhammad SAW, Nabi Muhammad akan hukum dengan hukum yang adil. Sebab dia tahu, dia hak dia sebenarnya yang terkena ni. Munafik ni tahu, kalau berhukum dengan hukum taghut ini, padri ini, dia boleh dia boleh songlap. Betul Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai yang beriman, ketahuilah sesungguhnya ahbar, sesungguhnya padri-padri, war ruhban, dan juga rahib-rahib ini semua memakan harta manusia secara batil. Lepas tu kalau orang Islam, imam-imam, ustaz-ustaz makan harta manusia secara batil macam ni, perangai dia perangai sebiji macam perangai Yahudi. Dia beri duit untuk mengucapkan fatwa yang bersalahan dengan Quran dan Sunnah. Dia beri duit, beri fatwa yang untuk meredai manusia, perangai sebiji macam Yahudi. Jadi ayat tadi, patah balik pada kisah tadi, dia nak berhukum dengan hukum taghut. Dan Allah Ta'ala gelar orang yang berhukum dengan hukum Quran dan Sunnah, dipanggil hukum taghut. Itu maksud taghut salah satunya ialah orang berhukum dengan bukan Quran dan Sunnah. Disebut oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab Usul Salasah, Ru'usul Tawaghit Khamsah. Kepada taghut itu ada 5. Itu Syekh Abdul Wahab. Salah satunya ialah
orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi sebab tu kita kata usul yang ke-11 ni, golongan yang selamat mengingkari peraturan dan perundang-perundangan yang dibuat oleh manusia jika bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tak tengah ajaran Islam, traffic light bertentangan dengan ajaran Islam tak? Tak, jangan pula kata ini tak adalah hadis Quran dan sunnah ni. Tak betul. Dalam bab hukum hakam ni selagi tidak taat pada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, jelas, patuh traffic light, patuh double line. Jadi bila langgar double line, dia suruh bayar saman, bayarlah. Tu termasuk dalam kepatuhan juga. Kerajaan bagi langgar tak double line? Bagi, tapi kena saman lah. Maksudnya macam tu lah, betul tak? Traffic light lah, saya traffic light tak boleh langgar, tapi kalau langgar saman lah. Dan membayar saman tu termasuk dalam ketaatan kepada pemimpin juga. Bayar parking di BKL termasuk dalam taat kepada pemimpin juga. Lepas tu pernah ditanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, orang langgar traffic light berdosa tak? Berdosa, kerana melanggar pemerintah dalam perkara yang makruf. Perkara tu makruf untuk menjaga keselamatan orang ramai. Daripada income tax tu masalah lain. Income tax tu masalah besar. So masalah income tax ni masalah fiqhiyah yang besar. Kena rujuk kibar ulama. Saya tak berani jawab. So ada sebab banyak ulama yang mengatakan income tax ni tidak Islam. Banyak ulama yang menghukum income tax ni tidak Islam. Dari Islam tidak ada income tax sebahagiannya. Pada zaman khalifah-khalifah dulu bila nak perang, maka fatwa-fatwa imam kita kata apa? Kan masa tu raja nak ambil duit daripada rakyat. Nak perang ni, ini bukan nak buat bangunan ke apa. Nak perang. Bila nak buat perang, maka dia kata apa? Raja perlu keluarkan dulu duit-duit yang dia ada. Kemudian barulah boleh minta rakyat, kalau rakyat tak cukup. Untuk Syekh Muhammad Firkus, Syekh Ali Firkus, bukan Muhammad Firkus, Syekh Ali Firkus, itu ulama salaf yang duduk di Libya, kata Tunisia atau Maghrib. Dia kata asal cukai adalah haram. Kita boleh dengar tak hadis berkenaan dengan perempuan yang dia mengaku dia berzina tersebut? Dengar hadis tu, yang dia mengaku dengan Rasulullah, Rasulullah aku berzina dengan aku mengandung ni. Kata Rasulullah aku berzina Rasulullah. Nabi kata, Nabi suruh dia bersalin dulu, kemudian selesai apa semua, dan masa orang rejam dia kan, bila masa rejam tu ada orang kata celaka perempuan ni apa semua. Nabi kata apa? Jangan kamu maki dia. Sesungguhnya lau qusimat taubatuha, kalaulah dibahagi-bahagikan taubatnya kepada ashabil mukus, kepada orang yang mengutip-ngutip cukai ini, dan saya semua pengutip-ngutip cukai itu diampunkan dosanya. Maksudnya apa? Maksudnya mengutip cukai itu berdosa ke? Macam tu kisahnya. Tapi masalah ni kena dibincangkan lagi. Kalau kita pada zahir hadis tadi macam tu. Lepas tu kita kata mengutip cukai asalnya haram, kecuali kalau betul-betul berhajat. Dia nak buat hospital, nak buat jalan raya, memang kerajaan tak ada duit, terpaksa minta kepada rakyat nak buat hospital contohnya. Maka Syekh Ali Firkus itu dibenarkan dengan kadar yang tertentu saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya tak banyak uraian ini masalah besar, dan saya bukan pakar dalam masalah ni, dan kita kembalikan kepada para ulama-ulama yang lebih pandai masalah ni. Ini masalah kibar, masalah besar. Yang kibar saja layak untuk menjawab benda-benda yang besar. Adapun kita yang kecil-kecil ni, tak belajar sikit-sikit ni, tak layak untuk jawab. Jadi saya tak jawab. Jadi asal macam itulah, asal tidak ada cukai. Ashabul mukus berdosa. Tapi mungkin ada situasi tertentu yang dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi kat sini golongan yang selamat mengajak manusia berhukum kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan. Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah, "Falyahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Wahai Muhammad, berhukumlah ke atas mereka dengan hukum Allah. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Jadi kalau tak buat hukum Allah, maksudnya kita ikut hawa nafsu. Senang cerita. Orang kafir ini ikut hawa nafsu. Jadi kita kena berusaha untuk menegakkan hukum Allah.
Dan menegakkan hukum Allah bukan dengan buat demonstrasi. Menegakkan hukum Allah bukan dengan angkat senjata. Menegakkan hukum Allah juga bukan dengan masuk pilihan raya semata-mata. Semata-mata. Menegakkan hukum Allah dengan dakwah. Kalau semua orang Islam Malaysia ni faham masalah ni, siapa-siapa yang dilantik naik pasti dia nak akan jalankan hukum Allah dengan dakwah. Adapun dengan kuasa semata-mata, katakanlah 20%, 30% nak Islam, dan dia menang pilihan raya. Hari ni dia nak declare hukum Islam, besok orang lawan dia balik dah. Apa terjadi pada Tunisia? Syekh Rashid Ghannouchi, gerakan orang kata dia gerakan Islam. Bila dia menang pilihan raya di Tunisia, dia tak declare pun hukum Islam. Tak declare pun hukum Islam. Dan banyak lagi dah perkara-perkara lain yang saya tak nak sebut kat sini. Ini sebab dia masalah politik. Itu ma'ruf. Dan dia dengan dakwah. Bila orang tak faham masalah ni, dakwah. Itu pernah sekali sahabat saya ni, ustaz kami itu Ustaz Adli, dia Yayasan Taklim tu, ada segolongan orang yang datang jumpa dia. Jumpa masyayikh-masyayikh di Yaman, di Jami'ah Al-Iman masa tu. Dia tanya berkenaan dengan nak jalankan hukum Islam. Macam mana jalankan hukum Islam semua. Dia kata berapa persen orang Islam kat Malaysia? 50%. Kau Islamkan lagi 50%, baru kita bincang. Kau dakwah dulu. Sebab orang kafir, dia pasti tidak akan bersetuju dengan hukum Islam. Ya, ada setengah orang buat politik, orang kafir setuju hukum Islam apa semua. Jika 50% tu, dalam 50% orang Islam kat Malaysia, Malaysia 50% Islam kan? Malaysia 50% Islam. Berapa persen yang faham bahawa hukum Islam ni hukum yang adil? Itu soalannya. Jadi katakanlah yang betul-betul nak hukum Islam 30%, lagi 70%. Kata-kata kalau menang sekalipun pilihan raya, disebabkan situasi tertentu lah, mungkin ada kadang-kadang pilihan raya ni sentimen apa semua, menang, katakanlah parti Islam yang 30% tu, yang pendukung 30% menang, mungkin orang sokong dia sebab faktor yang lain, waktu minyak naik ke, waktu dizalimi ke seorang atau apa semua. Bila dah buat hukum Islam, dia balik akan ditentang. Yang kita lihat sekarang ni, saya tak nak bagi contoh Malaysia. Kalau bagi contoh Malaysia kan sensitif. Bagi contoh luar. Masa nak jatuhkan siapa? Di Mesir kan, jatuhkan pemimpin masa tu siapa? Hosni Mubarak. Islam bila naik, yang bersama dengan dua orang jatuhkan Hosni Mubarak, itulah yang lawan mereka balik nak menegakkan Islam. Yang bersama mereka jatuhkan Hosni Mubarak tu, itulah golongan yang sama, sebahagian mereka golongan yang sama yang menentang untuk jalankan hukum Islam. Apa kita pengajaran bagi kita? Bukan melalui politik dah kita akan menang, bukan. Dakwah. Ajar orang faham tentang ni. Ajar kita bertauhid. Dan kita bertauhid ada satu bab berhukum dengan hukum Allah. Dia tak benar tuduhan orang mengatakan salaf hanya sibuk pasal tauhid dan syirik. Tidak benar. Tak benar kalau kita kata hanya tauhid saja kita tegakkan, hukum Islam tak patut tegakkan. Itu kemudian tak benar. Menegakkan tauhid, menegakkan Islam itu sebahagian daripada menegakkan tauhid. Betul Syekh Abdul Wahab letak dalam kitab dia. Sebab kalau orang rosak tauhidnya, dia tak nak tegakkan hukum Islam. Orang yang rosak tauhid rububiyahnya, dia takkan tegak hukum Islam. Sebab apa? Dia tak yakin dengan hukum Islam. Kalau dia tauhid rububiyah dia benar, Allah Ta'ala pencipta alam, pemilik alam, pentadbir alam, dia tahu pasal manusia. Bila Allah Ta'ala buat satu hukum untuk manusia, dia akan terima dengan hati yang terbuka. Sebab dia tahu tauhid rububiyah dia ada. Dia kata Allah Ta'ala pencipta alam, cipta manusia, cipta alam, maka Allah Ta'ala lebih tahu pasal alam ni, tahu pasal hukum alam. Jadi Allah Ta'ala lah yang paling layak untuk meletakkan hukum. Orang yang tak tahu hukum Allah, sebenarnya dia ada rosak pada tauhid rububiyah. Sebab tu dalam bab tauhid rububiyah, tauhid hakimiyah itu termasuk dalam tauhid rububiyah sebenarnya. Yang problem tauhid hakimiyah, iaitu kita hukum Allah ni, sebab dia kata itu tauhid, itu maksud la ilaha illallah, itu silap lah. Tauhid hakimiyah tu benar, iaitu kita kata hukum hanya milik Allah dan
Rasulnya. Dan dia termasuk dalam tauhid rububiyah. Yang problem golongan Khawarij ni, dia kata itu je la ilaha illallah, itu tegakkan Allah, akidah apa semua tu buat tak tahu. Ini silap juga. Itu disebut tahrir. Dia kata yang penting tegakkan Islam, akidah tu nombor 2. Itu gila apa? Akidah nombor 2. Orang nak menegakkan Islam mesti akidah dia benar. Sebab menegakkan Islam termasuk dalam tauhid ar-rububiyah. Maka Allah Ta'ala mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumnya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman. Sungguh sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan dan kemundurannya, khususnya dunia Islam, adalah kerana mereka meninggalkan hukum-hukum kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam tidak akan berjaya kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara peribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Semua kena. Baik sebagai realisasi firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Faham tak masalah ni? Jelas. Kita habiskan sikit lagi pukul 12 pukul 12 kan marah saya nak. Golongan selamat mengajak seluruh umat manusia berjihad jalan Allah. Jihad adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kekuatan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan, pertama, jihad tu wajib. Jihad wajib. Allah Ta'ala kata wajahidu, itu arahan Allah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Pertama, jihad dengan lisan dan tulisan, iaitu mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat dalam negara-negara Islam. Ini juga jihad. Orang tak faham masalah ni, orang ingat jihad pergi Syria aje. Waktu kita ni tak boleh jihad kat sini, kita kena pergi jihad, kena pergi Syria. Ya subhanallah, Malaysia ni banyak lagi ruang untuk kita berjihad. Kita akan pergi Syria je, pemerintah kita kata marilah beramai-ramai kita pergi Syria dan melawan. Itu kita pergi. Kerana jihad fardu kifai mesti minta izin pemerintah. Jihad fardu kifayah mesti minta izin pemerintah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Usul Sunnah, jihad adalah bersama dengan pemimpin, birruhum wa fajiruhum, yang baik antara mereka atau yang jahat di kalangan mereka. Kalau pemimpin tu jahat sekalipun, zalim, makan rasuah macam mana pun, terbelahak sampai makan rasuah, tapi dia kata berjihad menentang orang kafir, wajib pergi jihad bersama dengan mereka. Tak kata ini pemimpin zalim ni tak ikut jihad dengan mereka, kita ikut jihad grup lain. Mana boleh? Tak boleh. Itu sunnah wal jamaah, usul sunnah. Jadi kat sini dia kata berjihad dia banyak tempat. Kita berjihad tauhid, menegakkan tauhid. Pulau Besar Melaka tu banyak lagi syirik tu. Selagi tak hilanglah Pulau Besar Melaka, kesyirikan di Pulau Besar Melaka tu, jiwa kita tak akan rasa aman. Sebagaimana Nabi SAW tak rasa aman selagi mana satu berhala namanya Zulkhinsah tidak dimusnahkan. Dan kata hadis Zulkhinsah dari Sahih Bukhari, Nabi SAW kata, man yurihuni min Zulkhinsah, man yurihuni min Zulkhinsah, siapa nak amankan jiwa aku ni tak tenteram ni, sebab ada satu berhala namanya Zulkhinsah dekat atas utara Yaman, di mana orang bertawaf kat situ, yang dipanggil Ka'batul Yaman, yang dipanggil sebagai Kaabah orang Yaman. Orang tawaf kat berhala tersebut. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan 300 orang tentera kata, ya Rasulullah, kami nak pergi. Nabi kata rahimahullah Sa'adan, Allah Ta'ala merahmati tentera Sa'ad. Dan join lagi beberapa lagi kabilah lain, join dengan Sa'ad bin Waqqas, musnahkan berhala tadi. Bila musnahnya berhala sampai utusan kepada Nabi SAW, baru berhala itu dimusnahkan dan tidak ada lagi yang menyembahnya. Nabi merasa alhamdulillah. Begitu juga kita tak akan merasa aman selagi tugu-tugu, patung-patung, gua-gua dekat Pulau Besar Melaka tu. Biasa buat patung bukan patung-patung orang, maksudnya yang dijadikan sembahan-sembahan seperti kubur-kuburan, batu-batu. Alhamdulillah baru ni kita bawa balik pada Pulau Besar Melaka minggu lepas, Sabtu Ahad minggu lepas. Orang minta hajat pergi gua, dan gua satu gua tu namanya Gua Yunus sebelah tu. Astagfirullahaladzim. Nama Gua Yunus, nama saya pula. Orang nak minta hajat pergi kat gua tersebut, dan azan dulu pula tu. Ni dia kata talbis iblis, dia campurkan dengan azan, dia campur dengan apa, dia kata sebab tak hajat pergi kat gua tu. Ada sebahagiannya buka kasut di kaki bukit, dah buka kasut dah, macam Nabi Musa nak naik Tur Saina.
pergi minta hajat dalam gua tersebut. Dan penjaga kubur pula kata, kalau nasib baik nanti datang wali, datang rijalul ghaib, lelaki ghaib, berpakaian dengan pakaian pahlawan Melayu Melaka. Siapa tu? Nabi Khidir ke? Nabi Khidir. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Khidir pakai baju pakaian Melayu Melaka, hebat. Ada batu putih kat situ, pegang batu putih tu minta hajat dekat situ. La haula wala quwwata illa billah. Bila ada pula tempat sembelihan binatang. Bila kita kata macam mana nak buat ni, kita pun menyamar lah masa tu. Kalau tak menyamar, tak tahu maklumat kan, kita pun menyamar, kata ni macam mana nak buat, apa yang kita perlu buat untuk buat hajat ni. Kata tak ada, murah saja 1,200. Seekor kambing, apa mau niat? Dia niat lah, mau anak baik ke apa ke. Ya, mau niat kat siapa? Niat kat wali lah. Wali mana, Syekh Faraziah ke, Sultan Arifin ke, mana-mana yang wali kat sini. Syirik akbar. Syirik akbar. Ini perlu kita berjihad dulu untuk faham ke manusia tentang tauhid ini, masalah tauhid. Betul ada setengah-setengah orang Melaka yang duduk orang, dia tak bagi anak-anak dia pergi Pulau Besar. Orang Melaka sini tak? Tak ada. Ada orang kata jangan pergi Pulau Besar sebab apa mak tak boleh pergi. Jangan pergi. Maksudnya nenek dia pun faham, tapi nenek tak tahu nak cerita dengan detail lah pasal tauhid apa semua. Jangan pergi, jangan pergi. Orang darat tak usah pergi. Tak ramai berpusu-pusu orang pergi sana. La haula wala quwwata illa billah. Dekat kubur-kubur tu ada colok-colok, ada seorang tempat colok. Asal ada kolamnya, keramatlah kolam tu. Asal ada kolamnya, keramat. Asal ada kolamnya, keramat. Ada satu kolam tu, airnya berkeladak, ada berudu lagi. Dikatakan kalau siapa ada hajat, minum air kat situ. Sampai orang kata, saya tak tahulah, tapi air tu saya dah minum dah. Cik, dekat penjaga tu, lagi sedap daripada air mineral tu. Tapi saya tak paksa minum. Pandai pula dia cover, saya tak paksa minum. Cik, dia kata yang lain semua, tapi tu saya pelik lah. Ramai yang datang, tapi tabung ni tak pernah penuh, dia kata. Tabung minta sedekah dia. Tabung dia tak pernah penuh. Cik, dia pandai dia bagi hint tu, nak suruh kita bagi duit. Mana boleh bagi duit kat situ? Buat syirik. Subhanallah. Dari datang Hindu-Hindu pun datang. Suka nak masuk tu ada orang tampal satu banner, Inna dina indallahil Islam. Oh, pandai pula tu. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Yang Islam tauhid. Agama Islam tauhid, mentauhidkan Allah dalam doa, dalam hajat, dalam tawakal. Ada pula yang setiap bulan pergi situ, cuti 3-4 hari duduk tidur kat masjid. Sebab apa bang? Dia kata, saya rasa tenang masjid ni kerana dekat dengan kubur wali. Subhanallah. Adakah masjid di rumah tak tenang? Bukan rumah itu, masjid-masjid itu rumah Allah. Bukan masjid itu rumah Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu bersujud dengan Allah Ta'ala selain dia. Jelas masalah ni, jelas. Jadi ini jihad. Tentang syirik Rasulullah SAW telah beritahukan hal ini akan menimpa dalam umat ini. Beliau SAW bersabda, la taqumus sa'ah. Nampak? Dengar hadis betul. Kalau kata ustaz ni sedap dia tuduh kita orang syirik. Mana ada kita orang ucap la ilaha illallah? Dengar hadis ni. La taqumus sa'ah. Tidak akan berlakunya hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Sehingga kelompok-kelompok dari umatku. Umatku siapa? Umat Nabi Muhammad SAW mengikuti orang-orang musyrik. Dan sehingga kelompok-kelompok itu menyembah berhala-berhala. Sembah berhala tak semestinya sembah berhala Murugan ke ataupun bukan. Sembah kubur itu termasuk juga sembah berhala. Betul Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kubur aku ini sebagai wathan. Wathan ini sembahan, macam batu, macam busut, macam pokok. Kalau sanam ya berhala bentuk manusia, ini wathan. Kedua, jihad dengan harta, iaitu menginfakkan harta untuk penyebaran dan perluaskan ajaran Islam. Mencetak buku-buku dakwah. Ya, kita cetak buku. Macam Sabri buat ni. Cetak buku, sponsor dia, sebarkan, hantar ke masjid-masjid.
memperluaskan ajaran Islam, mencetak buku-buku dan mengajak ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman. Santunan maksudnya kalau orang lemah iman tu jangan sergah dia terus, ajak makan dulu, minum teh tarik, makan roti canai. Itu perlukan duit juga tu. Asal tu kuliah je ada makan, itu untuk santunan. Jomlah datang kuliah, lepas kuliah ada makan tau. Makan apa? Nak nasi Arab. Oh cantik, dia pergi. Walaupun niat awal dia bukan nak makan dengan kuliah sangat, nak lepak-lepak, nak makan nasi Arab ke, nak makan apa ke, tapi itu salah bentuk santunan untuk kita nak galakkan dia datang. Tak salah, tak masalah. Memproduksi dan membeli senjata dan alatan perang, ni bahaya ni ayat macam ni. Tapi ini sunnah. Ini perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Sediakan diri kamu untuk peperangan. Cuma masalahnya kita ni tak boleh kalau berlatih ramai-ramai, kau ingat Al-Qaeda lah nanti. Sebenarnya kita setiap orang lelaki wajib belajar pakai senjata sebenarnya. Orang kafir Singapura kan dia buat apa? Latihan kan? Apa tu panggil apa? National Service. National Service belajar pegang senjata apa semua. Wajib. Kita juga patut Malaysia wajib ke National Service pada semua orang. Dan dia kena buat berapa tahun sekali, kena train balik pegang senapan tu. Dia kalau berlatih sekali masa umur 17 tahun, 40 tahun dah tak kerti dah pakai dah. Patut dilatih orang Malaysia macam tu. Orang Islam ni macam tu. Kalau tu lah antara sebab tentera Amerika susah nak masuk Yaman adalah sebab orang Yaman ni semua orang bawa senapang. Orang Yaman dia bawa Kalashnikov tu pergi pasar, setengah-setengah tempat lah, bukan kat sana lah, setengah-setengah tempat tu dia bawa pergi pasar. Dalam bilik sebelah katil letak senapang. Tapi negeri Yaman adalah negeri yang paling kurang kes bunuh. Sebab apa? Sebab dia menegakkan tauhid, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan hukum Islam. Marah macam mana pun dia tak tembak orang tu. Jadi bukan masalah senapang, masalah kita ada peluru hidup pun boleh hukum bunuh, tak? Kat Malaysia, tak salah saya lah undang-undang. Ada peluru hidup pun boleh kena penjara, ada peluru hidupnya. Yalah, sebab banyak sangat masalah, banyak sangat crime, banyak sangat jenayah, sehingga kerajaan tak benarkan pegang peluru hidup, tak benarkan. Tapi dari satu segi pula dia melemahkan umat dalam masalah ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan. Tapi sekiranya esok dan lusa kafir menyerang kita, apa kita nak pertahankan dengan apa? Ada orang alasan tak boleh, tentera kita cukup. Ya, tapi Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk menyiapkan diri untuk benda ni. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya cakap ni bahayalah jadi. Tapi ini hakikat sebenar. Kita kena mempersiapkan diri untuk apa saja dua benda ni. Kita bisa kata ajar anak kamu main kuda, main pedang. Ya, zaman dulu main pedang, memanah. Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr al-As, masa dia muda-muda kan dia nak join perang. Ya Rasulullah, aku nak join perang Badar, tapi tak cukup umur lagi. Tak cukup umur lagi. Kemudian perang Uhud pula. Masa perang Uhud mereka semua nak join perang. Dia buat macam mana? Mereka tak semua boleh pergi. Kena buat pertandingan dulu. Panah. Siapa yang lepas baru boleh masuk. Dan sebagainya lepas pertandingan manah tadi. Latihan ujian memanah. Mereka masuk. Umur belasan tahun. Kalau zaman itu memanah, zaman kita. Jadi kita lemah. Segala-galanya lemah. Jadi orang kafir pun tak takut kita. Sebab tu Allah kata turhibuna bihim aduwallahu aduwakum, menakut-nakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Kalau kita ada sijil pegang M16 gantung depan rumah, mencuri nak masuk tak? Mencuri tak masuk. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Sikit lagi lah, ketiga, jihad dengan jiwa. Beri bekal pada orang-orang mujahidin, baik berupa makanan, pakaian dan keperluan lain yang diperlukan. Ketiga, jihad dengan jiwa, iaitu bertempur dan ikut berpartisipasi, partisipate dalam medan peperangan untuk kemenangan Islam, dan agar kalimah Allah tetap jaya sedang kalimah orang kafir menjadi hina. Dan hubungan dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah mengisyaratkan dalam sabdanya, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan lisanmu. Nampak? Bukan semua dengan senjata. Orang kafir dalam negara Islam tak kita berjihad dengan senjata, mana boleh, haram. Nabi kata man qatala mu'ahidan wa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Siapa yang bunuh orang kafir yang duduk dalam negara Islam yang aman,
maka aku akan jadi pendakwa raya di akhirat kelak. Jangan, hati-hati, jangan kita sakiti orang kafir. Siapa yang menyakiti orang zimmi, kafir zimmi, seumpama dia menyakitiku, kata Nabi SAW. Nanti kalau jiran kita orang kafir, kita sakiti dia tanpa sebab, maka seolah-olah kita telah menyakiti Nabi SAW. Nampak? Begitu Islam jaga hak-hak orang kafir. Walaupun kita tak setuju dengan akidah dia, kita berbara'ah berlepas diri pada akidah ni yang kafir, yang syirik, tapi pada masa yang sama Nabi kata jangan menyakiti mereka. Tapi jihad dengan apa dengan mereka? Jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan. Jelaskan kepada mereka tauhid. Jelaskan kepada mereka benda-benda semua. Bagi mereka buku-buku, bagi mereka risalah-risalah yang boleh mereka fahami dengan mudah. Adapun hukum jihad dengan Allah adalah sebagai berikut: fardu ain, iaitu berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam yang wajib dihalau. Dia masuk dalam negara Islam, maka wajib kita keluarkan. Agresor Yahudi misalnya merampas tanah umat Islam di Palestin, maka umat Islam yang mewakili kemampuan dan kekuatan jika berpangku tangan ikut berdosa sebelum mengusir orang-orang Yahudi terkutuk itu dari wilayah Palestin. Mereka hanya harus berupaya mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa. Jadi kita bantu dengan harta kepada umat Islam di sana. Yang kedua, jihad fardu kifayah, iaitu jihad jika sebagian umat Islam telah ada yang melakukannya, maka sebagiannya kewajipannya menjadi gugur. Seperti berdakwah mengembangkan misi Islam di negara-negara yang lain. Saya sebut tadi kan haji, bab berkenaan dengan haji tadi, itu perang fardu kifayah. Begitu juga dengan satu lagi peperangan yang dia kata, ya Rasulullah, aku nak ikut perang tapi aku tinggalkan ibuku dalam keadaan ibuku menangis. Maka Nabi kata, baliklah ke rumah, gembirakan ibumu balik sebagaimana kamu telah menyebabkan dia menangis. Jadi difahami bahawa perang ini bukan perang fardu kifayah, sebab Nabi kata balik rumah. Kalau perang fardu ain, saya Nabi suruh semua keluar. Okey. Barang siapa menghalangi jalan-jalan dakwah ini, ia harus diperangi sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar. Waktu kita berperang dengan orang kafir sebab mereka menghalang dakwah tadi, bukannya sebab kita nak rampas harta, tidak. Waktu kita kata kenapa Islam menyebarkan dakwah dengan senjata di negara macam Turkistan, di India, dengan China apa semua. China tidak, di India, Parsi, iaitu berperang tu bukan untuk rampas harta, tidak. Pergi itu untuk kata terima Islam atau bagi kami masuk menyalakan hukum Islam dalam tu. Nah, kalau kamu tak setuju, maka barulah kita berperang. Dan berperang untuk hukum Islam ada dua jenis perang. Ada perang talab, ada perang difa'. Ada perang difa', perang pertahankan. Dan kedua, perang talab, kita pergi untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan menyebarkan Islam bukannya kita masuk pegang senjata masuk Islam, bukan. Iaitu kita menghalang orang yang nak menghalang dakwah Islam. Maka bila askar tu dah dikalahkan, kita masuk dan kita tak pasung masuk Islam, kita dakwah, jalankan hukum Islam, melihat keadilan Islam. Itu cara yang dibenarkan, bukan dengan bunuh orang awam tak tahu pasal, yang tak setuju dengan dia bunuh seperti yang dilakukan oleh ISIS yang telah difatwakan oleh para ulama kita. Betul, ISIS bertentangan dengan hukum Islam, mana yang telah difatwakan oleh ulama-ulama kibar kita. Saya sebut banyak kali, ketika fitnah, ketika ujian yang besar macam ni, patah balik kepada ulama-ulama yang kibar, yang alim, bukan ikut hawa nafsu kita, selagi ikut kajian kita yang terhad sangat ini. Wallahu ta'ala. Dia makan baik kita. Ya. Bukan menjadi kesalahan kalau kita tak dakwah dia atau tak mengajak dia, tapi kita tentang kebaikan Islam. Soalnya di timur dan timur ada salah kita ni, kawan dia lain. Kita tak pernah sentuh tentang kebaikan Islam. Sedikit sebanyak kita bersalah. Saya nak kata bersalah 100% tak juga, sebab duduk dalam negara Islam. Dia duduk dalam negara Islam, dia dengar azan, dia dengar kuliah dalam TV, dia dengar ustaz-ustaz. Ya, kita kata mustahil dia tak tahu. Sebab orang kafir emas pun dia tahu haram dengan orang Islam. Dan dia dengar azan 5 kali 1 hari semalam, dan dia mesti tahu apa itu azan. Dan keluar TV Allah Maha Besar apa. Jadi sebenarnya dah ada dah dakwah tu secara terbuka dalam televisyen apa semua. Cuma perlu dikuatkan lagi. Namun kalau kita pula, kita ada sedikit sebanyak tersilap jugalah kalau kita tak terangkan dakwah pada mereka. Dia boleh soalkan kita dari akhirat akan jiran kita. Itu Ali tak pernah cakap sama kita kan. Dia tak disalahkan kita. Setiap hari TV keluar azan 5 waktu sehari semalam. Ada guru-guru Islam, ada orang Islam semua.
Sebab dalam hadis Nabi SAW, la yasma'u bi, tidak ada yang mendengar tentang aku. La yasma'u bi, tak ada orang mendengar tentang aku. Ahadu min hadhil ummah, seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi ke atau Nasrani ke, melainkan dia kena ikut aku. Kalau tak ikut aku, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Jadi sekarang dia pernah dengar tak pasal Islam? Pasti pernah dengar. Dia tahu tak Allah Ta'ala tu sembahan Islam? Dia tahu Allah Ta'ala sembahan Islam. Maka dia wajib mencarinya. Kenapa mereka kalau tahu keluar iklan, ya, sekian-sekian ada offer, sekian-sekian ni ada ni, diorang terus pergi berpusu-pusu? Bila kerajaan keluarkan ni penuh skim yang penuh. Tapi kenapa dia tak pergi cari benda ni, akidah yang sahih? Menunjukkan bahawa mereka sendiri yang tak nak dengar akidah sahih. Tapi kita juga ada sedikit sebanyak kesalahan kalau kita buat tak tahu saja. Allah Ta'ala kata apa? Wajahidul fala tuti'il musyrikin wajahiduhum jihadan kabira. Allah Ta'ala kata dalam Quran, jangan kamu taat pada orang musyrikin dan berjihadlah ke atas mereka dengan jihad yang besar. Ayat ini turun dekat Mekah. Masa Mekah tak ada lagi jihad senjata. Jadi apa maksud jihad tadi? Jihad dengan lisan dan dengan. Jadi cukuplah kita kata, kalau kita tak mampu, kita bagi something, bagi buku berkenaan dengan. Kalau tak bagi buku direct Islam, kita kata dia kata Islam di misunderstood region ke. Kan Ahmad Didat buat Ahmad Didat yang buku berkenaan dengan 10 most question FAQs about Islam. Nabi Islam tak boleh makan babi. Nabi Islam, kita at least bagi buku macam tu, tak apa. Itu kunci awal untuk kita dakwah pada dia. Walaupun kita tak directly kata masuklah Islam, tak. Kata kenapa bagi buku ni? Yelah kan sekarang TV banyak cerita pasal teroris lah apa. So I nak bagi you buku ni supaya you jangan anggap I teroris lah nanti. Jangan silap faham Islam. Sekarang dalam televisyen banyak golongan golongan yang ekstrim ni, nak bakar sana, nak bakar sini. Kata ini, sebab tu saya bagi buku ni, saya tak nak you silap faham Islam. Islam bukan macam tu. Itu at least, itu dakwah. Dan dakwah tak seperti kata masuklah Islam ni agama terbaik, bukan. Ada seorang sahabat saya orang Kanada, namanya Robert Curie. Dia nak masuk Islam tu bukan main lama, 4 tahun dia mengaji buku Islam baru masuk Islam. Sebab sebelum tu dia dah masuk macam-macam agama dengan tergesa-gesa dan dia sentiasa kecewa. Bila last kali Syekh Yunus Katrada sekarang mengajar kat Islam Taklim tu offer di Islam, dia KIV kata 4 tahun. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi dia umur panjang 4 tahun. 4 tahun dia kaji, dia baca. Dia kata kali ni saya tak nak tergesa-gesa lagi dah. Macam sebelum, dia dah masuk Hindu, dia dah masuk Buddha, dia masuk Yahudi, semua dah masuk. Akhirnya dia masuk Islam. Apa kerja dia? Kerja dia letakkan buku-buku Islam, kaset Islam dalam plastik dan dia gantung dekat side mirror kita. Itu dia kata. Saya buat macam ni, dia kata. Dakwah saya. Kita Malaysia tak buat. Hatta jiran kita pun tak bagi macam tu. Lepas tu kata kalau masjid-masjid buat program-program kenduri ke apa ke, ajak orang kafir datang. Jangan masuk dalam masjid lah. Takut jadi pergaduhan kat situ kan, takut jadi sentimen. Pada sebenarnya tak ada masalah pun, tapi takut jadi sentimen apa semua. Buat kat luar tu kenduri hari raya contohnya, panggil orang kafir datang makan sekali, bagi CD-CD ni, bagi benda ni. Masjid-masjid kadang-kadang selalu buat program, ambil program apa, pemeriksaan kesihatan. Sebab orang kafir ni suka pemeriksaan kesihatan tu tak? Terutama kali orang Cina, orang Buddha. Orang Cina bukan Islam ni suka pemeriksaan kesihatan percuma, sebab orang sukakan kesihatan. Dia datang bagi CD Islam, bagi Quran dalam apa, insya-Allah dalam bahasa Cina, dalam bahasa Hindu. Ini banyak kita boleh buat sebenarnya, tapi kita tak buat. Itu pasal banyak benda yang kita boleh buat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.